Hari ini antara ujian masalah ibu ayah kurang beri perhatian. Contohnya, bila anak datang, bila cucu datang, nak bercerita, nak tanya sesuatu, contohnya apa saja. Ramai hari ini mata lebih tengok kepada telefon. Contoh, anak datang. Ya, sekejap lagi. Ataupun tengok juga, buat-buat tengok. Wow, cantiknya. Mata tengok kan ni? Hebat. Buat lagi, pergi main. Anak tahu kita buat-buat tengok dan kita tak ikhlas. Saya pun kadang ditegur oleh anak. Kan kita tengok nak balas kono mesej penting kan. Umi letaklah telefon tu, cakaplah elok-elok. Anak tegur. Tengoklah muka Imran ni. Ya, baik. Bila saya baca kaedah teknik Rasulullah bila berkomunikasi sangat hebat. Rasulullah komunikasi dengan siapa pun. Raja ke, hamba ke, orang kaya ke, orang miskin ke, mesti akan bagi tumpuan. Bukan sekadar palingkan muka, tapi palingkan seluruh tubuh. Bila kita beri perhatian, orang itu rasa dirinya penting. Jadi dia akan jadikan kita orang yang penting dalam hidupnya. Hari ini ramai ibu ayah tak jadikan anak itu sebagai orang penting. Dan dia rasa dia tak penting. Bila dia besar, jangan kita rasa kecil hati bila dia tak jadikan kita orang penting dalam hidupnya. Sebab daripada kecil, emosi dia dah tercalar. Dia tak rasa dia penting. Bahkan dia tengok telefon lebih penting daripada dia. Akhirnya bagi dia bila besar, telefon pun lebih penting daripada mak ayah. Bila dah tua, contoh masa tu kita gigi dah tak ada. Kan dah tak ada nafsu dah dengan telefon ni. Kita pun anak balik rumah, kita pun tanya. Nak apa, macam mana kerja? Okey mak, anak tengok telefon. Okey mak, semua okey. Hari tu kata ada masalah dengan bos. Dah okey dah mak, semua dah okey. Anak-anak macam mana? Lama mak tak tengok cucu. Mak, anak okey, semua okey. Mak nak tanya apa lagi? Masa tu agak-agak kita apa? Mak boleh tak? Orang nak tengok ada benda penting ni. Kejap lagi kita buat. Masa tu dah terhiri sangat dah. Tetapi masa dia kecil kita buat perkara yang sama. Tetapi sebab dia budak kecil kita rasa tak ada apalah. Tetapi itu adalah acuan yang sedang kita bina cara komunikasi yang salah. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW dah tunjuk cara bagaimana kaedah mendidik. Beri perhatian, kita akan dapat perhatian. Subhanallah. Baiklah, saya nak sebut tinggal lagi lebih kurang setengah jam. Beberapa cabaran mendidik anak-anak hari ini. Iaitu 5S dan 5F. Siapa yang rajin nulis, boleh tulis. 5S dan 5F. Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? 5S dan 5F. Saya pula tak jumpa ni. Tak apalah, saya ingat insya-Allah. Bila sebut cabaran, kita kena perhatikan. Cabaran ini perlu diatasi. Okey, ibu ayah dan anak-anak sekalian, ini yang disebutkan sebagai agenda. Biasa orang tulis artikel tu macam itulah. Agenda Yahudi untuk merosakkan generasi umat Islam. Ada 5F dan 5S. F yang pertama, F dulu. F, apa dia? Huruf F, boleh faham ya? Yang pertama dirosakkan, F yang pertama female. Merosakkan wanita. Sebab wanita dilihat lebih mudah dirosakkan. Yang kedua, wanita bila rosak akan turut rosak generasi. Seorang ibu yang rosak, memang akan rosak juga anak-anak. Tapi kalau dalam sebuah keluarga, bapa tu rosak, ibu okey, insya-Allah anak masih lagi boleh diselamatkan. Tapi kalau ibu rosak, ayah okey, dia tak kuat. Sebab ibu adalah madrasah yang pertama. Dan ibu lebih dekat dengan anak, anak lebih terpengaruh dengan ibu. Contoh, subhanallah. Kenapa sedih tu? Nak apa tu? Okey. Contoh, kalau seorang ibu suka berfashion, anak akan turut suka berfashion. Kalau seorang ibu, bukan kata tak boleh berfashion ni, jangan salah faham ya. Saya pun berfashion juga. Saya berfashion tak?
Berani cakap tak? Ini fashion lah ni. Ini salah satu fashion, betul kan? Tenganga pula cik tengok saya. Salah satu fashion. Ini salah satu fashion. Ada fashion tudung macam tu, tudung macam ni, ada fashion tu. Ni kita bayang berfashion mesti lawa-lawa. Wow, pandai berfashion. Fashion tu adalah hanyalah sekadar fashion, gaya kan? Ini gaya saya. Ada orang pakai gaya ni, gaya masing-masing. Saya up to date juga. Okey. Kemudian kalau seorang ibu tu suka bersolek, biasanya kita akan tengok anak-anak perempuan dia pun sama lah bersolek. Kalau ibu tu pakai ketat, pakai seksi, anak pun akan mengikut. Kalau ibu tu sekian-sekian, kita akan nampak sangat. Karakter anak sangat terpengaruh dengan karakter si ibu. Kalau cara bercakap, cara berjalan, subhanallah. Lepas tu kita akan nampak kan, kalau ada ibu dengan anak-anak, dia macam itik gedek-gedek ikut belakang. Kan itik tu kan? Itik gedek-gedek ke? Itik apa? Itik gembo-gembo. Kan mak dia jalan depan kan? Lepas tu anak ikut. Mak berhenti, dia berhenti. Betul kan? Elok ngikut mak dia. Subhanallah. Sebab itu seorang suami yang bijak, cukup dengan dia didik isteri dengan baik. Bab urusan didik anak, dia akan ikut mak. Maksudnya bukan nak fikir ni. Bila suami selalu ingatkan, dah baca belum Al-Quran hari ni 2 muka surat? Terima kasihlah bang. Dapat suami macam ni memang seronok. Suami selalu ingatkan, awak sibuk-sibuk kat rumah tu, jangan lupa pula baca Al-Quran. Dapat mesej macam tu, rasa dapat suami kiriman syurga. Kan, kiriman Tuhan. Allahu Akbar, ya Allah, suami ingatkan pasal Al-Quran. Terus update Facebook. Aduh, janganlah macam tu kan. Bersyukurlah di tikar sejadah, bukan bersyukur di Facebook. Alhamdulillah ya Allah, dapat suami ingatkan pasal Al-Quran. Lepas tu bila nak masuk Zuhur lagi setengah jam, ni Zuhur lagi setengah jam, awak tu siap-siaplah nak solat Zuhur. Allahu Akbar. Oi, seronok kan dapat. Tuan-tuan, buatlah begitu tuan-tuan. Sebab apa? Apabila tuan-tuan tunjukkan ketokohan dalam bab memimpin ke syurga, automatik Allah akan tundukkan hati anak dan isteri kepada tuan-tuan. Allah akan tingkatkan kredibiliti, wibawa seorang lelaki, suami, apabila dia mengingatkan hal-hal akhirat. Saya nak ingatkan awak ni, awak sibuk kerja kat rumah tu, jangan lupa solat duha, jangan tinggal. Oi, Masya Allah. Berdebar-debar naik bulu roma, baru terbayang kan? Jadi ibu yang macam ni dididik oleh seorang suami yang saleh, pasti dia akan ingatkan anak dia. Mak nak ingatkan pasal duha ni, hari-hari jangan tinggal Al-Quran. Sebab dia dapat didikan daripada suami, dia akan sambung panjangkan kepada anak-anak. Jadi yang pertama, cabaran utama ataupun agenda, dia rosakkan wanita. Wanita dirosakkan dengan fashionnya, dengan tabarusnya, dengan pengaruhnya dan macam-macam. Wanita mudah goyah kepercayaan dan sebagainya.